Okey. Satu lagi min, satu lagi min walaupun jarang-jarang digunakan, tapi dia agak penting. Satu lagi min, nama dia ialah min geometri. Dia masih nilai purata. Dia membawa konsep nilai purata, tetapi tak boleh digunakan sebarangan. Tak banyak keadaan kita boleh gunakan, tapi anda perlu tahu. Okey, min geometri ni hanya digunakan jika kita hendak mengukur purata kadar perubahan ataupun purata kadar pertumbuhan bagi pembuluh lebar dalam satu tempoh masa. Kena berhati-hati. Tadi kita kira X kita ialah, dalam contoh tadi, X kita ialah masa. Bukan perubahan, dia hanya masa. Ini X kita ialah pembuluh lebar masa. X ialah masa yang digunakan oleh 10 orang. Dia bukannya kadar perubahan. Kalau kosong tu kosong jam. Kalau 7 tu 7 jam. Kalau data tersebut dalam bentuk kadar perubahan ataupun kadar pertumbuhan bagi pembuluh lebar. Kita nak macam mana contoh kadar perubahan ataupun kadar pertumbuhan? Paling simple ialah pertumbuhan ekonomi kan? Pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ini dalam setahun dua ni memang sangat-sangat sensitif. Tahun lepas kita negatif, kadar pertumbuhan kita negatif. Tahun ni dijangkakan positif, mungkin ada yang kata negatif. Ada tahun kita negatif, ada tahun kadar pertumbuhan dia ada positif dan negatif dan sebagainya. Okey, jika saya nak dapatkan purata kadar pertumbuhan ekonomi, purata kadar pertumbuhan pelaburan saya. Saya buat pelaburan, return on investment, saya dapat purata dia. Return on investment ni dia boleh positif, dia boleh negatif. Bila pembuluh lebar begitu, walaupun nilai purata yang nak kira, min aritmetik tidak sesuai. Kita perlu gunakan min geometri. Seperti dalam, okey, sebelum pergi formula, saya nak bagi contoh ni. Okey, katalah kalau dalam contoh ni, kita ambil contoh dalam pelaburan. Kita buat pelaburan selama 2 tahun. Contoh kita ambil investment kan. Anda buat pelaburan unit trust ke, sekarang ni macam-macam kan pelaburan. Dalam stock market ke, ASB ke, tabung haji ke, private mandate ke, dan sebagainya. Anda buat pelaburan. Katalah pelaburan anda pada tahun pertama, initial investment anda 1,000. Anda bagi 1,000. Bagi 1,000. Kemudian, pada tahun pertama, dia punya ROI dia, return on investment dia, ataupun dia punya dividen dia, contoh dividen ke bonus ke apa saja, adalah 100%. 100%. Kalau return on investment dia 100%, berapa nilai pelaburan anda? Maksudnya kalau 100%, pelaburan asal 100, ROI dia 100, duit anda akan bertambah 1,000, investment dia 1,000, ROI dia 100. Jadi pada penghujung tahun, duit anda bertambah 1 kali ganda. Jadi nilai berapa pelaburan anda pada penghujung tahun pertama? 2,000. Itu maksudnya peningkatan 100%. Kemudian nampak 2,000. Kalau pada tahun pertama. Pada tahun yang kedua, katalah ini saya letak awal tahun. Ini kita letak hujung tahun. 31 hari bulan 12. Contohnya lah. Awal tahun ni selalunya kita letak 1 hari bulan. 1 hari bulan. Kalau yang paling popular ASB kan. ASB yang selalunya 1 hari bulan ni ialah tarikh yang ditunggu-tunggu kan. Untuk tengok return. Kalau dulu 1 hari bulan New Year tutup, 2 hari bulan selalunya orang beratur kat bank. Dia nak update dia punya nak update dia punya ASB dia. Sekarang dah tak perlu beratur lah. Sebab kita boleh cek secara online. Okey, itu senario pada tahun pertama. Pelaburan anda bertambah 100%. Katalah masuk tahun kedua, anda masih teruskan pelaburan tersebut dengan duit pelaburan asal dan juga dividen ataupun bonus ataupun peningkatan yang anda dapat tadi. Tetapi sepanjang tahun tersebut, katalah sepanjang COVID, dia punya keuntungannya merosot, ROI dia merosot, negatif 50%.
pada awal tahun 2000, kalau dia punya ROI dia negatif, bermaksud separuh daripada 2000 ni akan hilang. Jadi berapa duit anda tinggal? 1000. Nampak tak? Dia punya apa ni? Dia punya keadaannya. Okey, sekarang kalau saya tanya, berapakah purata nilai pelaburan anda pada 2 tahun tersebut? Purata nilai pelaburan. Bila kita sebut nilai pelaburan, kita lihat pada hujung tahun tak? Kita lihat pada hujung tahun. Katalah ini saya ambil sebagai sampel je. 2 tahun pertama. Jadi purata pelaburan, nilai pelaburan pada hujung tahun yang pertama 2000. Nilai pelaburan pada hujung tahun yang kedua 1000. Bahagi dengan apa ni? Bahagi dengan 2. 1000 jadi sama dengan 1500. Ini purata nilai pelaburan. Purata nilai pelaburan anda pada 2 tahun, sepanjang tempoh 2 tahun tersebut. Jadi cara puratanya, nilai pelaburan anda setiap tahun ialah 1500. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Berapakah purata pulangan pelaburan anda? Berapakah purata ROI? Berapakah purata pulangan pelaburan? Berapakah purata kadar dividen yang diberikan? Berapakah purata apa saja yang berkaitan dengan perubahan, berkaitan dengan pertumbuhan ataupun perubahan. Iaitu kita akan merujuk pada ROI ni. Berapakah purata pulangan yang anda terima? Berapa peratus purata? Sepanjang 2 tahun, berapa purata dividen dia? Jadi inilah yang akan membezakan yang akan membezakan mereka yang faham statistik, apa lagi dia faham part pelaburan ni, unit trust ke, private mandate ke, stock market ke, lagi sekarang kita ada apa? Kita ada digital asset, Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan bla bla kan. Bila dia sebut pasal return, kalau dia faham benda ni, dia tahu macam mana dia nak kira. Siapa yang tak faham ni, dia selalu terkenalah dengan benda-benda macam ni kan. Okey, kalau dia kata purata kadar pulangan, okey, purata kadar pulangan saya punya dana ada sepanjang 10 tahun ialah 70%, 80%. Kalau orang ni jumpa saya tanya, macam mana awak kira? Saya dah tahu macam mana dia kira, dia dapat 70%, dia dapat 80% tu. Tunjukkan data dia, macam mana dia kira. Sebab saya tahu macam mana nak kira dengan lebih tepat. Kalau kita gunakan mean arithmetic, kalau kita gunakan mean arithmetic, apa yang kita buat? Kita ambil nombor 100, campurkan dengan negatif 50 kan? Saya ambil nombor, saya tak bagi 100 dah. Saya ambil 100, kalau nak bagikan 100 dengan 100% mana 1, negatif 50% ialah negatif 0.5 pun sama. Jawapan dia akan sama. Okey. Ini mean arithmetic yang biasa, saya bagi 2. Berapa jawapan ni? Ini akan dapat berapa? 100 tolak 50. 50 bagi 2. Berapa? 25. Ya, betul. 25%. 25%. Memang betul pun 25%. Kenapa saya kata betul? Betul ni, betul kat sini ialah betul tapi dia tak tepat. Ni kadang-kadang ayat ni mengeliru. Jawapan 25% tu betul sebab awak gunakan mean arithmetic. Pengiraan awak dengan menggunakan mean arithmetic tu betul. Tapi jawapan 25% tersebut tidak tepat untuk menggambarkan purata pulangan pelaburan anda. Itu macam confusion. Cik Amir ni nak kata betul tak betul ni. Pengiraan tu betul. Betul sebab awak gunakan mean arithmetic. Tapi dia tak tepat untuk menggambarkan ROI. 1500 ni tepat untuk menggambarkan purata, betul dan tepat untuk menggambarkan purata pulangan. Tapi 25% tidak tepat untuk menggambarkan purata pulangan. Apa maksud 25% ni? Dia kata sepanjang masuklah dalam saya marilah join dalam saya punya dana, dalam saya punya unit trust, dalam saya punya pelaburan. Sebab 2 tahun lepas purata dia 25%. 25% ni lebih kurang 3 kali ganda daripada ASB. Berkali ganda, 10 kali ganda daripada tabung haji kan. Tabung haji kita 1.25% pun benar, 3% kan. 10 kali daripada tabung haji. 3-4 kali daripada ASB dan sebagainya. Secara puratanya 25%.
Purata tu bermaksud kalau saya terjemahkan purata ni, setiap tahun, sepanjang 2 tahun tersebut, purata dia 25%. Maksudnya kalau saya dapat mula-mula 1,000, kemudian saya dapat 250, kemudian saya dapat lebih daripada 250. Itu yang dimasukkan dengan 25%. Kan kalau kita dengar ni memang ternganga mulut kan. Dengar ni tak faham. Yo, dahsyat lah. Lagi kalau dia tunjukkan data kan. Entah apa-apa data yang dia lukis. Kita yang tak faham ni memang terkena lah. Okey, kat mana salahnya benda ni? 25%. Tak tepat ni. 25% ni kalau saya tengok pada data saya, awal tahun pertama 1,000 saya invest. Hujung tahun kedua pun duit saya masih 1,000. Okey, saya harap semua faham apa yang saya nak sebut ni. Nampak tak? Daripada contoh tadi, duit 1,000 pada awal tahun pertama, selepas habis 2 tahun, duit saya masih kekal 1,000. Seolah-olah tak ada pertambahan pun dalam duit saya. Atau ROI dia seolah-olah dia sama dengan kosong. So, apa cerita yang 25% ni? Apa cerita 20%? Jadi kat sinilah tidak tepat kalau kita gunakan mean arithmetic. Dalam kes ni kita kena gunakan mean geometry. Okey, macam mana nak kira mean geometry? Rumus dia ada dalam muka surat yang ke-5, muka surat yang ke-4 dan juga muka surat muka surat yang ke-5. Okey, macam mana nak kira mean geometry kalau saya ringkaskan? Okey, mean geometry MG dia. Okey, mean geometry dia X ada dua simbol dia gunakan X bar G. X bar G kalau saya lihat dalam nota saya cuba nak follow nota ni takut awak terkeliru. Dia guna G G besar boleh, G kecil boleh. Okey, macam mana nak kira X bar G ni? Purata mean geometry dia saya rujuk muka surat nota yang keempat Okey, nota yang keempat, slide yang keempat ni. Okey, ni dia. Saya rujuk yang ni. Ini nilai dalam konteks mean geometry, nilai-nilai X dia. Mean geometry kadar purata dengan kita gunakan mean geometry. Okey, jadi untuk mengira secara terus, untuk mengira saya nak pergi terus pada dia punya mean geometry dia. Itu rumus dia yang detail lah. Okay, kalau saya nak kira purata kadar pulangan, purata kadar pertumbuhan. Okey, cara dia ialah bagi setiap kadar pertumbuhan tersebut kita kena bagi 100. 100 bagi 100 ini akan sama dengan siapa? Ini sama dengan 1. 50% negatif 50% dia akan jadi negatif 0.05. Jadi semuanya bagikan dengan 100. Jadi formula dia, okey, bagi setiap nombor tadi, iaitu yang pertama, mesti ada nombor 1 campur dengan kadar pertumbuhan tadi. Sama dengan 1 kan? 100. Darab dengan yang kedua. 1 campur, berapa kadar pertumbuhan dia? Negatif 0.05. Dia berbeza sikit. Dan perlu didarab. Bukannya dicampur, perlu didarab. Oleh kerana saya ada 2 nombor saja, dua saja nombor yang digunakan. Kemudian bahagian ni, okey, bahagian ni ialah kalau lihat dalam contoh soalan. Okey, yang ini adalah kena tulis punca kuasa berapa? Tak semesti punca kuasa 2. Punca kuasa bilangan nombor yang awak darabkan. Oleh kerana ada 2, dia jadilah punca kuasa 2. Kalau 3, punca kuasa 3 dan seterusnya. Okey, kemudian selesaikan bahagian yang ini dan tolak dengan 1. Tolak dengan 1. Cuba selesaikan dengan gunakan kalkulator. Dalam nota saya dah bagi, dia adalah yang dalam kurungan ni ialah 1. Nilai dia ialah 1. Kemudian tolak dengan 1. Nak dapat peratus dia, darab balik dengan 100. Tadi kita bagi 100 kan? Darab dengan 100, awak kena 1 tolak 1, dapat jawapan dia 0. Jadi maksudnya apa ni? Kadar pertumbuhan purata ataupun purata kadar pelaburan tersebut adalah 0% sebenarnya. Bukannya 25,
bukannya 25%. Kalau kadar pulangan 0%, sepanjang tempoh 2 tahun, purata kadar pulangan pelaburan sepanjang 2 tahun tersebut ialah 0%. Bermaksud, tiada pertambahan dalam nilai pelaburan. Jadi data maklumat tersebut lagi tepat untuk menceritakan ni. Memang betul lah. Mula-mula 1,000, jadi 1,000. Itulah nilai pelaburan dia sebenar. Kalau dia cerita 25%, kan dah misleading tu. Kan dah tak tepat tu. Sepatutnya yang diberitahu ialah 0%. Jadi sekarang ni awak dah tahu kan macam mana nak kira. Apa saja data yang berkaitan dengan kadar perubahan, kadar pulangan, kadar pertumbuhan dan sebagainya, mesti kira dengan menggunakan mean geometry, bukan kira dengan menggunakan mean arithmetic. Boleh kalau awak kira mean arithmetic, tapi tak tepat lah. Itu saja yang saya nak sebut. Dalam exam, kalau dalam kelas ni salah lah. Jawapan dia bukan 25%. Jawapan dia ialah 0%. Ada satu contoh. Ini dia. Kadar perubahan indeks harga saham bagi 200 buah syarikat kecil. Mungkin second board kan, tu namanya paparan kedua. Kan nama ni saya terlupa apa nama market dia. Dia bukan main index. Okey, 200 kadar perubahan. Peratus perubahan. Bukan nilai indeks ni, peratus perubahan. Yang pertama ialah negatif 33.8%. Yang kedua ialah 27.2% positif. Yang ketiga ialah 6.9. Dapatkan purata kadar pulangan setahun. Jadi apa nak buat? Yang ni kalau saya tulis balik. Yang pertama dia kata tadi. Saya tulis balik biar awak nampak lah apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Return dia, dia punya kadar perubahan dia. Negatif 33.8. 8%. Kemudian 27 point positif kan. Okey, positif negatif tu penting, kena ambil kira, jangan abaikan. 6.9, 6.9%. Kalau bagi 100 ni jadi negatif 0.338, positif 0.272, positif 0.069. Kalau anda gunakan mean arithmetic, anda campur 33 bahagi 3. Yang tepat ialah mean geometry. Mean geometry, apa yang perlu buat? Ni kena baca hati. 1 campur negatif 0.338. Jadi dia satu tolak lah dalam kurungan. Darab dengan yang kedua. 1 campur 0.272. Ni ada 3 nombor. Darab lagi. 1 campur 0.069. Kalau ada 4-5 nombor, buat. Okey, ini ada 2 option. Ada 2 option macam mana awak nak tulis bahagian ni. Yang pertama, kalau anda gunakan punca kuasa 2, punca kuasa berapa? Kenapa? Okey, ni punca kuasa berapa? Tak semestinya punca kuasa 2. Tu kena baca hati. Bergantung pada berapa nombor yang awak darab dalam ni. 1, 2, 3. Pandai. Punca kuasa 3. Selalu jumpa punca kuasa 2 kan? Sekarang punca kuasa 3. Maksudnya apa? Dia boleh jadi punca kuasa 4, punca kuasa 5, punca kuasa 6, punca kuasa 7, punca kuasa berapa pun bergantung pada nombor. Okey, itu satu option. Option yang kedua, bahagian nombor-nombor yang awak darabkan tadi. Ni ada 3 kan? Ni macam mana nak tekan kalkulator tu, saya serahkan kepada awak. Macam mana kalkulator awak. Okey, satu lagi cara ialah jawapan dia akan sama. Punca kuasa 3 ni adalah sama dengan kuasa, semua sekali awak darabkan dulu, kuasa 1/3. Kuasa 1/3. Jadi kalau saya just nak mudahkan, saya katalah saya hasil ni saya kata X. Punca kuasa X, punca kuasa 3X sama dengan X kuasa 1/3. Punca kuasa 2Y yang kita biasa buat sama dengan Y kuasa 1/2. Jadi itu ada 2 option lah. Macam mana anda nak kira, nak gunakan punca kuasa, nak gunakan kuasa, saya serahkan. Sebab tu dalam nota saya ada dua cara yang saya tunjukkan. Okey, balik pada contoh kita tadi. Cuba tolak. Okey, selesaikan. Selesaikan yang bahagian punca kuasa ni.
Dia adalah, kalau dalam nota dia sama dengan, saya tak bagi jawapan dalam nota muka surat 7. Muka surat 7. Mana muka surat 7? Muka surat 7. Okey, yang ini. Nota muka surat yang ke-7 ni. Selesaikan ni. Kemudian tolak dengan 1. Tolak dengan 1, awak akan dapat negatif 0.034. Make sure anda boleh dapat jawapan ni. Kemudian satu lagi, nak tukar jawapan dia, mesti jadi peratus. Jadi purata kadar pulangan dia ialah negatif 3.4%. Mana dapat 3.4 ni? Okey, ini adalah negatif 0.034 darab dengan 100. Untuk dapatkan jawapan yang sebenar, purata kadar pulangan dia ialah negatif 3.4% sebenarnya, bukannya positif. Kalau kira min aritmetik, mungkin jawapan dia akan berbeza sedikit. Cuma ada kalanya jawapan dia hampir sama antara min aritmetik dengan min geometrik. Tetapi jawapan min geometrik adalah yang paling betul dan tepat berbanding dengan jawapan min geometrik adalah yang paling betul dan tepat. Jadi kat sini ada dua min yang perlu anda beri perhatian. Sama ada nak gunakan min aritmetik ataupun min geometrik. Min geometrik ni hanya satu keadaan saja. Sama ada data yang bersifat kadar perubahan, kadar pertumbuhan, mesti menggunakan min geometrik kalau nak dapat nilai purata. Don't just simply awak campur gunakan min aritmetik. Jawapan dia tak tepat nanti. Okey, itu yang berkaitan dengan ukuran kecenderungan memusat yang pertama.